Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kami akan membentangkan permasalahan emosi remaja dan langkah mengatasinya. Konsep sosial emosi. Sosial emosi ni dia dikenali sebagai dua perkataan yang terdiri daripada sosial dan emosi. Sosial menurut Kamus Pelajar edisi pertama dia ditarikkan sebagai perkara berkaitan dengan masyarakat atau kemasyarakatan. Emosi ni dia berasal daripada perkataan Greek iaitu emovia yang memberikan maksud untuk keluar, yakni emosi merupakan satu perasaan efektif yang dialami oleh seseorang individu dan sesuatu keadaan yang memberi maksud mendalam kepada dirinya. Emosi ni merupakan tindak balas yang ditunjuk keluar sebagai rangsangan terhadap perasaan emosi dilalui oleh seseorang individu dan sesuatu keadaan. Contoh, seseorang itu apabila mengalami perkara yang menyebabkan kesedihan, maka emosi individu tersebut akan berubah secara automatik menjadi sedih. Ahli psikologi dan fisiologi berpendapat emosi melibatkan perasaan tindak balas fisiologi, gerak dan penyataan emosi, yakni datang pelbagai bentuk emosi, contohnya emosi gembira, teruja dan sebagainya. Perkembangan sosial merupakan satu proses, yakni remaja dia dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Contoh, remaja dapat menerima budaya dan apa yang disampaikan oleh orang sekelilingnya. Teori Erik Erikson pula menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individu di persekitaran sekeliling remaja serta personaliti seseorang remaja. Dia akan dibentuk melalui psikososial. Sebagai contoh, keadaan remaja mempengaruhi sikap remaja mempengaruhi keadaan sekelilingnya. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan satu keadaan yang berada dalam diri maupun jiwa individu. Permasalahan sosial emosi remaja terhadap corak asuhan ibu bapa. Permasalahan yang pertama ialah jurang generasi. Maksud jurang generasi ialah perbezaan dari segi tingkah laku ataupun keadaan remaja tersebut dia atas sebab aspek faktor usia, perbezaan usia. So ini akan menyebabkan jurang generasi berlaku antara remaja. Seterusnya, konflik antara remaja dan ibu bapa melibatkan kerja rumah, persekitaran dan aktiviti sosial. Berlaku ketidakkesefahaman antara ahli keluarga, yakni ibu bapa dan remaja mempunyai pendapat yang berlainan dan susah memahami apa yang diingini oleh remaja. Dan ini akan menyebabkan permasalahan ini berlaku dalam institusi kekeluargaan. Seterusnya, keluarga yang terlalu sibuk bekerja sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai ibu bapa. Keadaan ini akan menyebabkan remaja akan bertindak agresif dengan melakukan perkara-perkara yang tidak diingini, contoh berjalan melepak, dadah, mencuri dan sebagainya. Bagi mengatasi permasalahan sosial emosi remaja terhadap corak asuhan ibu bapa ialah ibu bapa mestilah memberi perhatian dan kasih sayang secukupnya kepada golongan remaja. Seterusnya, ibu bapa perlulah mengikuti perkembangan remaja, yakni ibu bapa perlu mengetahui keadaan perkembangan remaja dari segi mereka bersekolah, contoh mengambil tahu tentang result mereka dalam peperiksaan dan sebagainya. Yang terakhir, mengadakan hubungan kekeluargaan yang baik. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah meluangkan masa lapang mereka dengan anak-anak dengan membuat pelbagai aktiviti seperti berkelah, bersukan dan sebagainya untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara remaja dan bagi membanteras permasalahan emosi ini daripada menjadi serius dalam kalangan remaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis binti Muhammad Badri, nombor matrik 054724.
Saya akan teruskan dengan permasalahan sosial emosi remaja terhadap perubahan interaksi dengan rakan sebaya. Okey, rakan sebaya memainkan peranan yang penting daripada ibu bapa dalam membentuk seorang remaja. Okey, ni sebabnya remaja, pada usia remaja ni, mereka lebih banyak meluangkan masa dengan kawan-kawan. Lagi-lagi kalau yang jenis parent bekerja balik petang, balik-balik terus nak rehat, jadi tak ada masa bersama. Seterusnya, rakan sebaya memberi kesan yang negatif dan melakukan aktiviti yang tidak sihat. Bila dah selalu bersama dengan kawan tu, kalau kawan tu baik, insyaAllah remaja tu pun akan ikut buat benda baik lah. Tapi kalau rakan sebaya ni yang negatif, dia pun boleh cenderung untuk buat benda yang sama. Sebagai contohnya, bila dia berkawan dengan kawan yang suka keluar melepak hingga lewat malam, individu tu juga cenderung untuk melakukan perkara yang sama. Lagi-lagi bila parent sibuk kan, tak ada masa bersama lah untuk kongsi masalah, untuk bercerita, dia pun ikut kawan-kawan dia keluar melepak juga. Seterusnya, mereka akan memberontak dan menunjukkan sikap yang negatif dan agresif apabila dimarahi. Bila dah selalu melepak, bila dah terbiasa buat benda tu, dan bila kita halang, kita marah dia buat benda tu, mereka jadi sensitif, jadi nak memberontak, tunjukkan perangai-perangai yang agresif lah. Seterusnya, mendedahkan seseorang remaja kepada aktiviti yang membahayakan kesihatan. Okey, bila dah bila dah selalu meluangkan masa dengan kawan tu pula jenis main motor, jenis merempit, jenis isap rokok, jenis isap vape, dia pun nak cuba, lama-lama jadi terbiasa. Seterusnya, rakan sebaya yang panas bang dan cepat melenteh hingga menimbulkan pergaduhan. Ini jenis rakan sebaya yang bila kita tegur dia, dia mulalah gaduh sampai bertumbuk-tumbuk. Seterusnya, cenderung untuk melakukan aksi yang sama di rumah atau bersama keluarga. Bila dah terbiasa kawan dengan orang yang main tangan ni, bertumbuk, bersepak semua, bila dekat rumah, family tegur apa-apa, dia pun possible untuk buat benda yang sama. Seterusnya, terikut rakan sebaya yang malas belajar dan tidak memikirkan masa depan. Ni rakan sebaya yang suka ponteng kelas, ponteng sekolah, malas buat kerja sekolah. Mungkin mula-mula dia tak terbiasa lagi. Bila dah terbiasa, rasa seronok, rasa suka, rasa bebas, dia pun akan buat benda yang sama. Okey, seterusnya, langkah mengatasi sosio-emosi remaja terhadap perubahan interaksi dengan rakan sebaya. Okey, memang patutnya ibu bapa atau kaum keluarga kena kenal kawan-kawan remaja tu, dan jika perlu menjemput kawan-kawan mereka untuk meluangkan masa kat rumah. So, kita boleh pantau dia buat apa. Kita pun akan rasa selamat sebab dia ada depan mata. Seterusnya, lebih baik ibu bapa turut mengenali ibu bapa atau penjaga kawan-kawan anak mereka. Okey. Jadi, sebaiknya juga parents remaja ni kenal juga parents kawan-kawan anak dia. Bila ada apa-apa, dia orang boleh berhubung dan dia orang pun akan rasa lebih selamat dan yakin untuk benarkan anak-anak mereka keluar. Seterusnya, ibu bapa seharusnya tidak terus menolak permintaan atau serangan anak. Okey, ni remaja sepatutnya bila seseorang remaja tu dia minta sesuatu atau dia beri cadangan sesuatu pada parents dia, walaupun cadangan tu bukan cadangan yang baik, bukan permintaan yang baik, ibu bapa sepatutnya tidak terus tolak mentah-mentah permintaan atau cadangan dia tu. Sebab bila parents buat macam tu, budak remaja tu akan rasa dia akan rasa macam mana? Dia akan rasa pandangan dia ni tidak diterima. Dia akan rasa dia tak boleh buat keputusan sendiri. Dia rasa orang tak setuju dengan dia. Dia rasa diketepikan, dia rasa tak dihargai macam tu. So, bukan maksudnya ibu bapa tu kena setuju, tapi ibu bapa tu patut cari jalan lain. Contohnya kalau anak-anak tu minta nak keluar dengan kawan-kawan dia, nak bermalam dengan kawan-kawan dia, jangan terus menolak, tapi sebaiknya ibu bapa tu tarik perhatian anak tu dengan bawa dia pergi jalan ke, pergi bercuti ke, pergi berkelah ke, supaya dia
supaya boleh mengelakkan dia jumpa dengan kawan-kawan dia yang tak baik tu lah. Okay, seterusnya program bimbingan dan kaunseling sewajarnya dibuat di kalangan remaja. Okay, ni peranan pihak sekolah lah. Sebab kadang-kadang cikgu ni lebih kenal anak murid dia mana yang baik, mana yang nakal-nakal. Okay, mendekatkan remaja dengan akademik. Okay, bagi anak-anak yang banyak masa terluang dan dia minat akademik, parents tu boleh hantar anak dia pergi tuition, pergi kelas tambahan dan sebagainya. Okay, seterusnya menyokong kemahiran dan remaja anak-anak. Okay, ni kalau remaja tu tak suka akademik, tak apa, jangan paksa dia, tapi sokong minat dia. Contohnya, kalau dia minat muzik, hantar ke kelas muzik. Kalau dia minat masak, hantar ke kelas masak. Supaya dia boleh luangkan masa dengan cara tu dan tidak tidak ikut-ikut dengan kawan-kawan dia. Dan akhir sekali menasihati remaja untuk membuat keputusan yang bijak dan baik untuk mengatakan tidak. Okay, ni sepatutnya bapa kena nasihat anak-anak untuk buat keputusan yang bijak dan baik untuk mengatakan tidak. Kalau kawan-kawan ajak tu, kadang-kadang remaja ni dia takut nak menolak ajakan tu. So, ini yang dikatakan baik untuk katakan tidak. Kalau benda tu tak perlu, perkara yang buruk, cakap je, tolak je ajakan tu. Okey, itu saja. Terima kasih. Seterusnya, permasalahan sosio-emosi remaja terhadap persekitaran sekolah. Permasalahan sosio-emosi remaja terhadap persekitaran sekolah ni boleh terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, jenis kesalahan jenayah seperti mencuri basikal, melawan guru, bertumbuk sesama murid dan mencuri kertas soalan. Dan yang kedua, jenis kesalahan gangsterism seperti menjadi ahli kumpulan geng, kutip duit ataupun pau daripada pelajar lain, mencari gaduh dengan pelajar lain, memaksa pelajar lain untuk menjadi ahli kumpulan dalam geng dan berkelakuan seperti Samseng. Dan yang ketiga, jenis kesalahan yang kurang sopan atau biadab seperti menghisap rokok, menyimpan rokok, mengganggu murid perempuan dan sebagainya. Okey, antara faktor yang menyumbang kepada permasalahan sosio-emosi remaja ni adalah yang pertama, ibu bapa yang bermasalah. Ibu bapa yang bermasalah ataupun keluarga yang bermasalah. Okey. Ini merupakan faktor utama kenapa remaja hari ini berkelakuan yang tidak elok. Apabila ibu bapa sering berkelahi di hadapan anak, maka emosi anak akan terganggu dan akhirnya akan melahirkan satu kelakuan ataupun perbuatan yang teruk, yang kurang sopan. Dan yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Okey, pengaruh rakan sebaya ni boleh jadi dua bahagian juga, iaitu pengaruh rakan sebaya yang positif dan juga yang negatif. Ini peranan remaja itu sendiri untuk mencari rakan yang baik. Okey. Kerana di peringkat umur remaja ni, kebiasaannya diorang ingin mencuba benda-benda yang baru. Disebabkan itu terdapat banyak permasalahan sosio-emosi yang melibatkan remaja. Dan yang terakhir, tekanan. Boleh jadi remaja yang sentiasa bermasalah ini merupakan mangsa buli. Apabila emosi yang dipendam terlalu lama, maka akan lahirnya satu perbuatan ataupun satu kelakuan yang biadab. Okay, seterusnya, langkah mengatasi sosio-emosi remaja terhadap persekitaran sekolah. Yang pertama, peranan remaja itu sendiri untuk melatih diri dia untuk kawal emosi. Apabila emosi yang dapat dikawal, maka akan melahirkan satu tingkah laku yang baik. Yang kedua, peranan ibu bapa, peranan guru-guru untuk mengenal pasti remaja itu mempunyai perbezaan dalam persediaan emosi, persediaan kognitif dan persediaan psikomotor. Dan yang seterusnya, mewujudkan suasana yang memberangsang
dan budaya sekolah yang positif. Okey, apabila budaya sekolah yang positif, yang baik, yang tidak suka judge remaja itu ataupun pelajar itu, maka pelajar itu akan mudah untuk adapt dengan suasana sekolah yang positif. Dan yang terakhir, mewujudkan suasana rumah yang kondusif. Ini adalah peranan penting ibu bapa untuk mewujudkan suasana rumah yang kondusif. Apabila suasana rumah itu kondusif, maka tiadalah alasan untuk remaja itu untuk berkeliaran di luar. Sebab kita tak tahu kan orang-orang dekat luar daripada rumah ni jenisnya macam mana. Boleh jadi orang-orang yang berkeliaran di luar rumah ni menjadi faktor kepada permasalahan sosial emosi remaja itu sendiri. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Amira Farhana binti Tuan Ali 056930. Saya akan membentangkan permasalahan sosial emosi remaja terhadap perubahan pandangan luar. Pertama, remaja kini gemar mencuba sesuatu benda yang baru. Sebab remaja ni memang lumrah dia suka mencuba sesuatu benda yang baru. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya menurut Hamidah Sulaiman 2005. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi dari bahan-bahan bacaan seperti akhbar, majalah, iklan, filem, radio, televisyen dan komputer. Jadi melalui platform sebegini, remaja mudah terdedah dengan pengaruh luar. Media sangat berpengaruh terhadap pendidikan, tingkah laku dan kepribadian remaja. Oleh itu, peranan media ni kena menunjukkan aktiviti yang baik untuk remaja tu contohi. Okay, next. Okay, langkah-langkah mengatasi sosial emosi remaja terhadap perubahan pandangan luar. Pertama, pendedahan program psikologi yang bertujuan membantu remaja untuk mengenali diri dengan lebih mendalam dan memberi penugahan positif serta membantu kesedaran kognitif dalam membezakan antara tingkah laku baik dan buruk dalam sesuatu perkara. Jadi melalui program sebegini dapat membantu remaja tersebutlah untuk remaja memilih sama ada perbuatan itu baik atau buruk. Memberi sokongan dan dorongan yang baik untuk remaja yang mudah terpengaruh dengan unsur negatif. Kaunselor dan pegawai kerja sosial perlu memainkan peranan mereka dalam memberi perkhidmatan, bimbingan dan kaunseling serta memberi sokongan sosial bagi membantu remaja. Jadi tugas kaunselor dengan pegawai kerja sosial ni amat diperlukanlah untuk membantu remaja menjadi seorang remaja yang berguna untuk negara kita. Okey, penugahan rohani terutamanya sejak remaja itu kecil lagi agar dapat melahirkan remaja yang berguna di masa hadapan mereka. Yang ni lebih kepada penugahan rohani ni ibu bapa lah. Peranan ibu bapa sangat penting dalam mendidik anak-anak ni dari kecil lagi agar anak-anak ni dapat membezakan sama ada perbuatan tu baik atau buruk. Hasil daripada perbincangan dapat disimpulkan bahawa permasalahan emosi remaja dapat diatasi melalui asuhan daripada ibu bapa. Yang ini asuhan sejak kecil lagi lah untuk membentuk remaja tu dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Dan pengaruh rakan sebaya. Yang ni bila remaja tu dah masuk ke alam persekolahan, rakan sebaya lah akan menjadi contoh kepada anak-anak. Jadi itulah penting kita memilih rakan-rakan yang baik untuk anak-anak. Seterusnya perkembangan persekitaran sekolah dan pengaruh pandangan luar dalam memainkan peranan yang cukup penting dalam pembentukan jati diri individu. Jadi semua pihak perlulah memainkan peranan masing-masing untuk membantu remaja ni agar berguna pada masa akan datang. Kerana remaja lah yang akan menggantikan negara kita, menggantikan pemimpin di negara kita ni. Okay, terima kasih.